once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. Salam sejahtera Malaysia Madani. Bertemu kembali dalam channel Berita Malaysia Kini TV ini untuk kupasan berita terkini dalam negara Malaysia. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, lebih-lebih lagi kepada subscriber channel ini, hari ini saya ingin kongsikan kepada Anda satu berita ataupun kejutan yang mana saya tertarik untuk kongsikan kepada Anda semua. Satu kenyataan daripada Hadi Awang, Presiden PAS mengatakan bahwa tak salah malah wajib cakap politik Islam di masjid atau surau, kata Presiden PAS. Abdul Hadi Awang menegaskan bukan menjadi satu kesalahan untuk ahli politik memberikan kuliah ataupun ceramah agama di seluruh masjid serta surau-surau. Sebaliknya, menurut Timbalan Pengurusi Perikatan Nasional PN itu, adalah menjadi satu kewajiban untuk pemimpin bercakap mengenai politik Islam. Kita kena sedar dalam Islam politik dan agama tak boleh dipisahkan, yang mana Nabi pun cakap politik dalam khutbah. Kita bercakap tentang Islam dan dalam politik ada Islam, maka politik Islamlah. Tak jadi salah dan wajib untuk kita bercakap. Benda yang tak betul kita kena tegur, sama ada hal ehwal ekonomi politik atau apa benda sekalipun yang salah wajib untuk orang Islam tegur. Termasuk amar makruf dan juga nahi mungkar, tegas Abdul Hadi dalam sidang media selepas hadir menyempurnakan majelis penutupan Hari As Abluk di Dewan Tok Guru Rusilah di Marang, Terengganu hari ini. Abdul Hadi berkata demikian mengulas larangan terhadap semua ahli politik termasuk ahli parlimen, ahli Dewan Undangan Negeri Adun, serta ahli Dewan Negara memberikan kuliah atau ceramah agama di seluruh masjid serta surau termasuk Terengganu, termasuk khotbah Jumaat. Itu mengulangi arahan yang selama sejak tahun 1990-an, 60-an lagi, kata Presiden PAS lagi yang dipertuah Majelis Agama Islam dan Adat Melayu Maidam Terengganu, Saika Harun Saika Ismail dalam satu kenyataan semalam berkata larangan tersebut dibuat agar semua tempat ibadah umat Islam di negeri itu tidak disalahgunakan untuk tujuan politik kepartian. Menurut Saika Harun, arahan larangan tersebut yang bertarik 2 emas dikeluarkan oleh Ikuran Sultan Terengganu, Sultan Mizan Zainal Abidin, yang duka cita apabila ada hal politik tertentu mengajar agama atau menjadi khatib dan imam sholat tanpa kebenaran pihak berkuasa. Bagaimanapun menurut Syekh Harun, pengecualian diberikan kepada pemegang tauliah mengajar atau dengan kebenaran daripada Maidam Terengganu. Mengulas lanjut larangan itu, Abdul Hadi Awang PAS sudah melaluinya sejak sekian lama. Malah Abdul Hadi berkata dia akan tetap meneruskan aktiviti berceramah dan khutbahnya seperti biasa di masjid atau surau-surau. Beliau akan teruskan ceramah seperti biasa di surau-surau dan masjid. Ya, bukan akan teruskan macam biasa, jelasnya lagi. Sementara itu, dalam perkembangan lain, Abdul Hadi berkata permohonan Parti Perjuang Tanah Air Pejuang untuk menyertai PN akan diteliti dan dibincangkan dalam musyawarah majelis tertinggi parti itu tidak lama lagi. Menurut Abdul Hadi, ini karena penyertaan mana-mana pihak dalam gabungan itu perlu dibincangkan secara kolektif supaya keputusan terbaik dapat dicapai. Saya ada terima surat permohonan pejuang untuk sertai PN. Kita akan bincang dalam musyawarah, tarik musyawarah kita belum terima lagi daripada setiausaha parti, katanya. Mengulas lanjut, Abdul Hadi turut menyifatkan permohonan tersebut sebagai perkembangan positif buat Perikatan Nasional. Itu menandakan PN mendapat sambutan daripada semua pihak, katanya. Pejuang sebelum ini maklumkan telah mengantar surat permohonan bagi menyertai PN sebagai anggotanya. Presiden Pejuang Mukris Mahathir berkata surat berkenaan diutus kepada pengurusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin. Selain salinan tersebut turut diserahkan kepada Abdul Hadi dan Presiden Gerakan Dr. Dominic Liao Hoi Chai. Penyokong Pakatan Harapan kurang pendidikan. Menurutnya lagi keputusan untuk membuat permohonan berkenaan disifatkannya Majelis Eksekutif Pusat MIP Pejuang pada semalam selepas penelitian semua pilihan gabungan dan kerjasama politik yang ada, kata Abdul Hadi.
Manakala mengulas kenyataan Ketua Setiausaha PS Saifuddin Nasution Ismail bahwa hanya anak muda yang kurang berpelajaran, tiada pendapat tetap dan menunggang motosikal ke sana sini saja yang mengundi Perikatan Nasional, Abdul Hadi menafikannya. Kata Abdul Hadi, golongan muda yang memberikan sokongannya kepada Perikatan Nasional jelas mereka yang berpendidikan tinggi, namun sebaliknya pula anak muda yang menyokong PH itu dapat dilihat. Anak muda yang menyokong PN mereka semua berpendidikan tinggi, tetapi mungkin PH kurang berpendidikan tinggi, kata Abdul Hadi. Yang mana beliau menyatakan tak salah malah wajib cakap politik Islam di masjid ataupun surau, kata Abdul Hadi ketika ditemu Rama. Abdul Hadi juga menegaskan bukan saja menjadi satu kesalahan untuk ahli politik memberikan kuliah atau ceramah agama di seluruh masjid serta surau-surau, dan sebaliknya menurut beliau adalah menjadi satu kewajiban untuk pemimpin bercakap mengenai politik Islam dalam masjid ataupun surau-surau di seluruh negara ini, termasuk di Terengganu, kata Abdul Hadi lagi. Bercakap dengan Islam dan dalam politik ada Islam, maka politik Islamlah tak jadi salah dan wajib untuk kita bercakap berkaitan politik Islam dalam surau, dalam masjid, kata Abdul Hadi lagi. Benda yang tak betul kita kena tegur, sama ada hal ehwal ekonomi, politik atau bermacam-macam benda yang perlu ditegur dalam Islam, kata Abdul Hadi lagi. Nah, tuan-tuan dan puan-puan semua, demikian saja perkongsian berita terkini yang saya dapat kongsikan kepada Anda semua. Jangan lupa like, share, dan komen video ini dan subscribe channel ini. Semoga kita berjumpa lagi. Call me a